Sepuluh kan? Okay. Assalamualaikum semua. Share kejap Kejap nak share kejap. Ni ada situ. Mana? Sana lah. Tengah ni je. Oh, Wow, laju dulu. tak tahu ada golok sikit. Banyak yang busuk lah. Okay. Clear tak? Macam gelap sikit. Itu tak cahaya belakang sana sebenarnya. Menderek satu, Ni gelap satu, sikit. dua. Ni satu. Pelik kan? Syarat. Oh, yang ni yang pegang ni. Ini yang pegang ni. Tuh kan. Ayah nak gitu jadi hancur deh. Menderek satu. Ini 19 bulan Yes. 19 bulan 49. 49 jualan sebenar. 49 19 bulan mana ambil nombor 9. Jadi bab 9 hari ni tajuk dia jualan sebenar. Yo, buat lagi. Ni yang ni Kopi. Tak. buat kopi ais lah. Panas. Okey. Panas tempangan. Awak. Ha? Di mana ya tahu? Ambil kopi adik. Buat kopi ais. Okey, hai semua. Semalam clear tak? Gambar macam gelap sikit. Bak mata tu macam pakai eyeliner tapi tak pakai eyeliner pun, tak pakai apa-apa pun. Tapi mata tu gelap sikit kan. Okey. Assalamualaikum semua, selamat malam. Okey, malam ni jumpa lagi. Macam biasa saya live kat ABP saya, Aihu Kati. Dan malam ni topik ni ialah jualan sebenar bab 9. Sebab hari ni 19 bulan Okey. Siapa yang masuk live saya, tolong share, like tolong share dan like. Okey. Kalau nak komen apa-apa pun boleh tinggalkan komen. Okey. Okey, jualan sebenar. Setiap bulan kita kena check berapa jualan sebenar kita lah. Jualan sebenar itu ialah jualan sebenar ialah bukan bersih, tapi kita nak tahu dulu sebelum dapat jualan sebenar ni kita kena total sale kita berapa dan jualan sebenar dia berkait rapat dengan bab 4 juga saya, bab 4 basic numbers saya tengok jap. Bab 4 matlamat jutawan, matlamat jutawan lagi. Matlamat jualan iaitu magic numbers. Magic numbers yang kita buat, yang kita kira tu setiap bulan berapa target jualan kita dan dia berkait rapat dengan jualan sebenar sebab jualan sebenar menggunakan target sales kita tu yang kita kira daripada magic numbers ni, bab 4 matlamat jualan. Dia berkait rapat dua ni Jadi dalam buku ni ada tulis ni how to make your first million ni, how to make your first million. Ada 11 bab dan dalam buku ni sekarang ni bab 9, tajuk dia jualan sebenar.
Jadi dalam buku ni juga ada dinyatakan page yang bukan ni jualan sebenar. Jualan sebenar itu pencapaian ni setiap bulan. Okey, jualan sebenar yang dinyatakan sini ialah bulan berapa, of course lah bulan berapa kita nak tahu kan. Lepas tu matlamat jualan ni berkat dapat dengan magic number kita kira daripada bab 4 matlamat jualan tu. Okey, dia per bulan ingat magic number kita kira mula terkira daripada setahun. Setahun kita nak say berapa banyak kita nak say setahun. Lepas tu kita bahagikan dengan berapa bulan. Jadi yang ni setiap bulan ni ialah kita letak matlamat jualan kita. Lepas tu jualan bulan ini maksudnya ialah say bulan ni lah. Say setiap bulan ni. Setiap penutup ujung bulan tu kita kira berapa semua jual say kita. Dan ini juga kita kena menggunakan buku ledger. Kita boleh kira berapa banyak say kita yang masuk tu. Berapa banyak say yang masuk sebab setiap transaksi yang melibatkan bisnes, bukannya tak melibatkan bisnes, tak boleh tulis sini transaksi yang melibatkan bisnes, sini saya ada tulis. Setiap transaksi yang melibatkan bisnes mesti nak tulis record dekat sini dekat buku ledger ni. Ni buku ledger ni mesti nak ada record. Jadi total sebulan ni debit kredit ni. Debit keluar, kredit masuk. Dulu pun sebelum mula nak guna buku ledger ni mesti tak faham juga. Debit ni duit masuk ke, duit keluar ke, saya confused. Tapi sekarang ni dah bagi tahu, kita cari tahu, kita tanya. Jadi debit ni ialah duit keluar, kredit lah duit masuk. Jadi setiap duit keluar, setiap duit masuk kita tulis kat sini. Cukup sebulan. Kita dapat penyata daripada bank. Macam ni, penyata daripada bank macam ni. Nampak? Tak jelas Penyata bank daripada sini. Sepatutnya secara logik ni lah, kalau kita buat betul-betul buku ledger ni, total duit keluar masuk daripada ni penyata bank ni dengan kita tulis ni kat buku ledger ni adalah sama. Secara logik ni adalah sama. Kalau kita betul-betul jaga akaun, jaga flow cash kita, patutnya macam tu. Walaupun kita beli beli barang belakang ni pun ada contohnya ada RM10.90, ada RM8.45. Itu semua kena tulis tepat dalam buku ledger ni. Itu untuk modal kita kan. Modal kita beli barang untuk bisnes lah. Contoh kalau saya buat pulut kuning kan, saya beli beras pulut, saya beli ayam, itu total semua tu saya kena tulis kat sini. Itu modal dia. Jadi duit masuknya say tu tulis kat debit ni berapa total sale. Sebab kita nak total ni. Jadi lagi satu, saya ada produk iHo juga kan. Produk iHo ni dengan pulut kuning saya kena asingkan. Jadi maknanya saya kena ada 2 buku ledger. Tapi sekarang ni saya ada guna satu akaun semasa saja. Ya Allah. Okey. Ini jadinya masa sekarang saya guna buku akaun semasa satu sajalah. Tapi buku ledger tu untuk satu buku ni untuk satu bisnes. Kalau saya produk iHo tu produk iHo, boleh campur lah semua produk dia, tapi produk iHo lah. Kalau pulut kuning tu dia lain. Pulut kuning ni saya buat sendiri, ada production sendiri, itu lain. Tu saya kena sediakan buku ledger lain. Buku ledger lain supaya saya nak senang kita senang ataupun memudahkan kita nak check duit keluar masuk tu macam mana. Total jadi kalau kita campur sekali jadi macam crowded kita susah nak check, susah nak nampak. Jadi kalau saya bezakan buku ni, jadi boleh dinampak lah modal iHo berapa, modal untuk pulut kuning berapa sen untuk pulut kuning, berapa sen untuk produk iHo.
Jadi ekor semasa saya guna ekor satu je. Tapi macam mana pun saya compare dua tu. Compare maksudnya yang penting ada catat kat sini dia keluar masuk walaupun guna akaun semasa yang sama. Ni saya kena tanya juga ni, perlu ke buka akaun yang semasa satu lagi untuk Pulut Kuning. Yang sekarang ni saya guna semua kepada produk iPhone. Okay. Jadi itu saya kena tanya jugalah. Saya kena tanya mentor saya lah. Kalau ada buat bisnes lebih daripada satu, perlu ke? Saya memang saya dengar bahawa ni kena buku ledger berlendang, tapi bank akaun syarikat ni, bank akaun semasa ni dia kena lebih daripada satu ke atau tercampur? Sekarang kena tanya juga ni. Okay, jadi lebih senang jualan sebenarnya kita kena kami on your video. Jadi jualan sebenarnya kita kena semua mula kita dah start nak berniaga tu, kita mesti nak ada SSM. Kita kena buka SSM ataupun syarikat kita lah, dan nama syarikat tu biarlah bersesuaian dengan bisnes yang kita buat. Dekat mention bisnes, jenis bisnes yang kita buat tu, kita boleh tulis kat situ lebih daripada satu bisnes yang kita boleh buat, supaya bisnes kita boleh selari, boleh bersamaan dengan SSM kita ni. Macam saya buat kat situ, sebab dulu makanan dan minuman. Makanan dan minuman kita boleh tulis lagi makanan dan minuman, ataupun servis boleh juga kat situ, sebab nanti kan kita boleh link akaun semasa tu boleh link dengan nama syarikat kita tu. Supaya kita kalau mungkin lepas sebelum ni sebelum buat lagi servis, tapi mungkin ada datang nak buat servis, jadi benda tu dah ada dekat sini, dekat dalam SSM tu. Kena tulis banyak. Jadi dalam selain daripada SSM tu, bila ada akaun syarikat bila dah ada nama syarikat kan, maknanya dia buka syarikat lah sendiri. Jadi kita boleh buka akaun syarikat, buka akaun semasa. Sebab orang berniaga dia tak boleh guna akaun biasa sebenarnya, akaun biasa. Sebab dia tak nak ada isu bila duit keluar masuk tu banyak kan, bank akan cek, akan cek datang duit tu daripada mana. Boleh guna akaun semasa lah, akaun simpanan. Akaun simpanan ni bila ada berlaku transaksi keluar banyak, duit masuk banyak, bank akan cek. Dia akan tanya di mana datang tu duit, duit banyak datang dari mana. Sekarang ni lagi lah, sekarang ni banyak scammer kan. Jadi tu lah bahaya. Lagi satu, bila guna akaun simpanan ni, kita nak buat usaha apa-apa yang berkaitan nak jual bisnes pun susah. Nak buat contoh nak buat pinjaman ke berapa LHDN, nak berusaha dengan LHDN pun susah. Ada dia macam batu halang lah kalau kita tak ada akaun semasa. Akaun semasa bila dah ada SSM, bila dah ada akaun syarikat, jadi macam kita orang akan nampak aktiviti kita memang kita serius nak buat bisnes. Satu lagi, bila kita buat permohonan apa-apa, contoh pinjaman, permohonan gedang, bantuan apa-apa, bank pun kalau kita nampak, bila dia nampak duit keluar masuk dari akaun semasa tu cantik, bank pun senang nak offer buat pinjaman ni, buat pinjam tu kan berapa banyak. Itu bergantung pada kita nak tak nak pula. Okey, perjalanan tu mudah. Lagi satu, kalau kita nak beli aset, contoh nak beli kereta ke, nak beli rumah ke, menggunakan akaun semasa ni lebih mudah lulus. Sebab dia supaya kita percaya pada kita ada bisnes yang kukuh lah, yang ada duit semasa keluar masuk macam tu. Itu lebih bagus. Kalau duit masuk je tak okey, duit keluar je pun tak okey. Duit keluar je tetap duit habis juga dalam akaun tu. Jadi mesti akaun yang cantik lah, akaun ada duit, ada akaun yang duit keluar masuk.
Dan pastikan yang paling baik ialah setiap hujung bulan duit yang masuk tu lebih banyak daripada keluar. Secara logiknya sepatutnya macam tu. Sebab bila akaun keluar tu, maksudnya kita boleh bayar beli buat modal, beli barang, packaging, apa-apa kan, modal kita untuk bisnes tu. Jadi yang duit masuk ni ialah duit yang kita dapat sale. Dan jangan lupa, sale tu walaupun RM5, walaupun RM2, kena singgah kat bank dulu. Kalau nak ambil kemudian. Kalau urgent lah, kalau sebagusnya jangan ambil pada hujung bulan, bila kita kira total save berapa, total keluar berapa, keluar tu adalah modal berapa. Bank kita dapat beza tu adalah keuntungan kasar. Jadi bila dia dapat singgah macam tu, automatik kita dapat tahu jualan kita total save berapa, modal berapa, dan akaun kita pun cantik. Sama, total dia sama dengan penyata bank. Jadi ini dah memudahkan lah. Jadi sesiapa yang dah ada SSN tapi belum ada akaun semasa, kena buat sekarang. Tapi nak buat tu kena buat kat standby dulu. Chop syarikat dengan nombor telefon, nombor telefon dia standby. Kalau main bank dia boleh buat banyak bank. Ada bank, kalau main bank setahu saya dapat info 2,000. Info 2,000. Tapi sekarang ni boleh buat secara online. Ada bank-bank ni ada yang 200.5. Lepas tu ada yang kena penjami, apa ni kan, yang memperkenalkan tu. Kalau saya dulu buat tak bayaran, bayar muka tu 1,000, bukan bayar sebenarnya, tapi di permulaan tu 1,000, tak perlu yang memperkenalkan. Lepas tu saya guna SIB Bank. Masa tu dah offer. Kalau tidak, masa tu harga dia 2,000. Okey. Kau pakai dulu sini apa kau? iPhone enggak? Satu je lah. Dia satu lagi tu. Macam dah bateri. Hai, macam mana? Kau tidak pakai itu, tidak pakai ini, pakai juga tu. Elektrik. Okey, jadi perkara yang wajib dalam jualan sebenarnya mesti nak ada buka SSN dan juga SSN dan juga akaun bank. Mesti kena ada ni kalau nak grow business lah. Tapi kalau tak ada cita-cita nak grow business, nak buat jualan suka je, nak buat niaga hobi saja, tak kisahlah dapat bulan ni dapat 100, bulan depan dapat 100, sampai 3 tahun lagi dapat 100 juga, tak kisahlah. Jadi tak perlu nak buat SSN, tak perlu nak buat akaun bank syarikat, tak perlu. Tapi kalau nak grow business, nak dapat nak kembangkan bisnes, nak dapatkan nak dapat peluang, dapat pinjaman, dapat grant, nak beli aset digunakan menghasil meniaga tu, kena buat SSM dan juga akaun syarikat. Tak ada pilihan, memang kena. Dan LHDN pun cukai semua zakat, dia pun nak cek juga, nak tahu ke daripada akaun semasa, bukan akaun simpanan. Pentingnya kena mula dari sekarang. Siapa yang ada cita-cita nak jadi serius nak berniaga tu, kena buat daripada sekarang. Tapi sekarang jangan pergi bank, sebab sekarang ni bank, semua bank kena ada buat temu janji. Jadi tapi sekarang urusan bank boleh buat secara online. Jadi boleh call bank. Kalau nak pergi bank juga, nak buat akaun semasa ni, call bank, buat temu janji. Jadi senang. Bila sampai masa tu pergi je, standby apa yang patut. Standbykan SSM, chop, duit, standby. Lepas tu buat. Senang saja. Okey. Sini kita cek dulu jualan sebenar kita. Okay. Jualan sebenar
matlamat jualan ni ialah magic number yang terkira tu lah. Daripada bab 4 yang terkira, sebulan berapa matlamat jualan kita, kita nak save berapa. Sama lah yang terkira dalam bab 4 tu. Jadi jualan bulan ni nak berapa? Jualan bulan ni ialah total save kita dapat bulan ni. Jadi dari situ boleh kita tulis ini, kita update kat sini. Kita dah tahu dah capai ke tak capai. Dia nampak beza lah kan, capai tak capai. Kat sini pula sebelah dia ada pencapaian. Tajuk dia pencapaian macam ni. Ini pencapaian ya. Okey. Bulan berapa, tulis bulan berapa, capai tidak capai. Tulis sini tidak capai. Capai. Kalau tidak capai, jika tidak capai sebab kenapa? Kena tulis. Kalau tak capai tu, contohlah target sebulan 1000 tapi dapat 700. 300 kita capai lah. Kita kurang 300 kan. Kenapa? Tulis kat sini bulan 9, bulan 8 tak capai. Jika tidak capai ni kenapa? Sebab apa? Kena tulis, kena selidik, kena cek kat mana silap ni. Kenapa tak capai? Kena cek lah kat sini, apa yang kurangnya, apa yang tak kenanya. Dari sini kita boleh cek lah. Kalau kita seorang, itu susahnya kalau seorang kita kena fikir sendiri. Kadang kita tak capai nak fikir apa kan. Kita tak nampak, kita susah nak nampak. Tapi kalau ada tim, kita boleh berbincang. Sebab daripada awal bulan kita dah bincang dengan tim. Bulan ni target kita berapa? Target kita 1000. Bila ujung bulan kita tengok tim tak sampai 1000, lepas tu dapat 700. Kita berbincang dengan tim. Kenapa tak capai? Apa yang beza? Apa yang kurang? Kat mana tak marketing tak sampai kat mana? Apa salahnya? Buat ABS salah ke? Buat avatar salah ke? Jadi bila kita berbincang bersama-sama dengan tim, yang ada tim lah kan. Berbincang dengan tim, dia akan beri idea. Ni yang cakap macam ni, yang ni cakap macam ni, beri idea macam ni. Yang ni tak beritahu kenapa sampai sebab ini. Jadi daripada situ kita boleh detect apa masalah sebenarnya. Jadi boleh buat boleh buat postmortem lah, ataupun boleh fikirkan cara untuk bulan depan tu, boleh sampai target tu. Dan ingat, bila bulan ni tak capai, untuk bulan 10 nanti, untuk bulan 9 ni, contoh bulan 8 lah, bulan 9 ni, yang kita seharusnya janganlah naikkan target C tu. Jangan naikkan. Sebab bulan ni bulan 8 dah tak capai. Jadi bulan 9 takkan sudah logik kita nak naikkan jadi 3,000, jadi 5,000. Jadi macam tak logik pula kan. 1,000 pun bulan lepas tak capai, takkan nak naikkan jadi 5,000. Tak sesuai. Jadi kita tetap juga 1,000 dan bulan ni kita usaha lagi untuk dapat target bulan ni, ditambah lagi dengan nak cover yang bulan lepas yang tak cukup. Contoh bulan ni tu 1,000 juga. Jadi kita nak capai target 1,000, ditambah lagi 300. Sebab 300 nak top up yang bulan lepas tu tak capai. Jadi kalau dapat macam tu, dapat 1,300 atau 1,400 ke lebih kan. Jadi endingnya kalau macam sebulan cantik macam tu, endingnya setahun kita akan capai target setahun, target sales setahun kita tu berapa. Jadi itu untungnya kalau ada tim boleh berbincang nak target sales berapa, macam mana nak buat, plan macam mana. Kalau tak capai tu macam mana nak buat, nak ubah kat mana, apa yang patut dia adjust kan. Kalau seorang-seorang ni susah sikit lah. Seorang-seorang ni nak fikirkan semua ni, kadang kita tak terfikir, tak nampak lah mana. Kadang susah nak cari kat mana silap ni, tak nampak. Macam tu. Okey, yang ada tim memang bagus. Itulah bonus dah untuk ada tim. Kalau yang networking ni nak ada tim memang kena perlu. Penting sangat ada tim. Okey, itu saja berkenaan dengan jualan sebenar. Mesti nak ada buku ledger, mesti nak ada ni. Buku ledger penting. Saya dah siap dah ni. Saya dah siap dah. Ini bulan Julai. Ini saya tulis yang bulan Julai. Dan ini statement bank bulan Julai. Saya hafal sini sebab saya tak nak hilang. Senang sikit nak refer. Dan ini bulan 8 yang saya tulis bulan 8. Apa nampak ke? Bulan 8. Dan ini adalah statement bank bulan 8. Statement bank bulan 8 saya tampal kat sini.
Sebab saya tak nak, macam start daripada bulan 7 hari tu. Start bulan 7 saya pakai start guna buku ledger ni. Sebelum tu saya tak tahu pun kenaan buku ledger ni nak tulis macam mana. Saya tak ada buku ledger. Tapi sejak belajar dengan manager tawan ni, manager tawan, belajar kita urus kos, jualan sebenar, baru saya tahu berkenaan dengan buku ledger ni. Perlu macam mana buku ledger, macam mana nak kira kos, macam mana nak kira duit keluar masuk, nak jaga duit keluar masuk macam mana. Jadi saya baru tahu ni daripada saya belajar daripada buku ni lah, buku manager tawan ni, How to Make Your First Million. Daripada tak tahu saya dah tahu. Macam ni rupanya okey duit kan. Kan best nampak kalau orang dapat save bulan-bulan, sehari dapat banyak, dapat RM4,000, RM10,000, sebulan RM50,000, banyak ditulis dapat duit dia kan. Kat dalam buku ledger ni, oh sedap. Jadi bila ujung bulan dapat penyata akaun pun, dapat dah masuk RM10,000, RM100,000, RM200,000. Kan best macam tu kan. Begitu nampak lagi kita semangat tau. Kita dapat duit banyak kat sini. Kita bukan nampak kat fikiran je, bukan kita fikir saja duit banyak. Bukan kita nampak, kita fikir saja dia dapat duit save banyak. Tapi kita boleh nampak sebab kita tulis kat sini. Dia tulis, ada penyata pen lagi. Oh tally, korang ni total save kita RM200,000. Penyata pen dapat juga penyata pen. Dia masuk, oh RM200,000, tally, betul. Duit modal macam mana, duit keluar masuk macam mana. Semua tulis, bagus macam tu, seronok, happy, nak berniaga, semangat. Kan. Jadi ini penting lah duit keluar masuk mesti nak jaga, itu penting. Ini satu memang susah nak jaga. Kalau tak ada disiplin, memang susah nak jaga duit keluar masuk ni. Sebab apa, terutama kalau berniaga kecil-kecilan ni, dia banyak guna transaksi cash. Saya pun sebenarnya saya nak elakkan duit kat tangan. Saya lebih suka kalau orang bayar guna transfer account. Bagi nombor akaun. Saya suka orang transfer akaun tu masuk akaun syarikat tu. Tak perlu pas kat tangan saya. Tapi tak semua orang nak macam tu. Ada dia nak tak nak transfer, dia nak bayar cash. Sebab mungkin ada duit kat tangan dia kan, dia tak nak kacau duit dalam akaun dia. Dia nak bayar cash sebab dia ada duit kat tangan. Jadi bila dia macam tu, kita tak ada paksa dia untuk tak boleh, aku nak kau transfer juga. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun kita minta dia, tapi dia cakap dia nak bayar cash, okey kita accept je lah. Jangan nak betah pula kan. Jadi dia kata semua tak suka. Jadi itu yang kena bab tu, kena disiplin diri. Bila duit kat tangan tu kena disiplin diri. Kena jaga-jaga supaya kita kena ingat duit tu adalah bukan duit kita, tapi duit syarikat. Walaupun RM5, walaupun dapat cash, duit cash beli barang kita, dapat duit cash RM5, itu adalah duit syarikat, bukan duit kita. Jangan jadi perompak dalam syarikat sendiri. Biar singgah dulu. Walaupun kita ada masalah, duit cash kat tangan tak ada, kita ada masalah macam mana kan. Tapi macam mana kita usahakan duit itu kena singgah kat bank dulu. Dan anda kata kita memang perlukan duit itu, baru kita keluarkan. Supaya bila ada penyata akaun nanti, duit itu nampak masuk dalam akaun kita. Okey. Fahamkan macam tu. Jadi ini adalah urus kos ni, urus duit ni memang satu nampak senang tapi sebenarnya susah. Susah dari segi kita nak disiplinkan diri kita. Sebab itu kalau yang yang dah niaga, yang tengah grow tu, yang dapat say dia lebih 10,000 K ke atas, dia dah mula hire orang, dia dah mula ikut orang akaun sistem untuk jaga akaun dia, untuk jaga buku ledger dia. Sebab dia mampu nak bayar gaji, okey bayar, itu adalah lebih bagus pada dia. But say dia dah urusan jual beli dia dah puluhan ribu, dah 50,000 ke sebulan, 100,000 ke sebulan. Dia bila dah mampu, of course dia dah mampu nak bayar accountant untuk urus duit keluar masuk dia. Tapi kalau yang meniaga kecil-kecilan ni, yang meniaga kecil-kecilan ni kena juga, orang tak mampu nak upah orang jaga akaun, kita kena jaga sendirilah. Tapi itulah masalahnya, kita kena disiplinkan diri. Kita tak ada pilihan. Kalau kita nak grow business, kita nak akaun kita cantik keluar masuk, kita nak setiap sen duit kita tu
tahu ke mana pergi, datang daripada mana, maksudnya tahu pergi tu maksudnya duit tu pergi mana, kita beli apa, mesti nak ada tulis, mesti nak ada resit. Kalau beli barang untuk bisnes, mesti ada resit dia, kita simpan. Resit tu jangan dibuang. Dulu saya beli resit macam tu, saya buang je. Saya ingat tu tak penting. Sebenarnya sejak bulan lepas saya dah sejak guna Pulejo ni, resit tu semua penting, bukanlah resit maksudnya kita beli aiskrim ke, kita beli apa-apa tu tak perlulah, tapi resit yang berkenaan dengan kita beli barang untuk produk, untuk bisnes kita. Contoh macam saya beli pulut kuning, beli buah pulut, saya kena simpan resit dia, sebab itu adalah salah satu modal untuk saya buat sale pulut kuning. Lagi satu resit, betul kalau saya beli stok mi cafe kan, saya beli stok mi cafe, ada resit dia. Resit tu saya kena simpan. Semua resit modal tu kena simpan. Jadi supaya kita nampak duit modal tu berapa, datang pada mana, pergi ke mana, bukan datang mana, pergi ke mana. Jadi 300 pergi ke beli stok mikir, RM60 pergi mana, RM60 beli ni beras 10, macam tu. Jadi setiap duit kalau masuk tu kita tahu pergi ke mana, dia total ni berapa, untuk apa. Kita dah Pulejo ni kena tulis kat sini kan, dia ada ni, dia tulis butir-butir, tulis butir-butir sini kat atas ni, butir-butir. Ni nampak tak, kita tulis kan. Okey, butir-butir ni kita kena tulis lah. Contoh hari ni 19 hari bulan, saya beli apa, contoh saya beli apa, kalau tak ada lah. Tapi kalau hari ni ada sale masuk, contoh RM10 lah masuk, saya kena tulis lah RM10. Sale daripada mana, daripada mana sale tu, pelan-pelan kita lah. Kalau saya mudah sale tu daripada kalau saya tahu nama, saya tulis nama. Contoh yang ni, saya ni sebab iklan, buat FB ad yang 12 hari bulan saya buat FB ad. Saya tulis kat butir-butir ni, saya tulis bayar FB sebanyak RM26.20. Ni debit lah, standard kat sini 12 hari bulan, saya tulis ni bayar FB RM26.20. Ni sebab iklan FB ad. Saya guna akaun syarikat jugalah. Untuk ni kan sebahagian daripada duit yang 10% daripada kos marketing tu. Ni baru RM26.20. Ni daripada 16 hari bulan, student sini Lazada masuk duit, dapat sale kan daripada Lazada masuk akaun kita sebanyak RM9.86. Ni semua kena tulis ni, termasuk daripada Lazada, daripada Shopee. Saya kena tulis kat sini supaya kita tahu ni RM10 duit dari mana 10 hari bulan. Kita hujung bulan ni 30 hari bulan, nak kira balik cek 10 hari bulan, kita tengok ada duit masuk RM10. Duit pada mana, kita kena fikir kan. Kita ada pasal nak tahu kan. Sebab itu saya kena tulis daripada mana duit tu. Daripada mana tu duit tu. Kita tak tulis produk apa. Contoh orang beli mikir ke, orang beli JTX ke, saya tak tulis JTX. Kecuali kalau saya tak tahu nama dia, saya tahu dia daripada mana, dia beli je, itu saya tulis JTX 1 liter ke JTX 4 liter, saya tulis di situ. Kalau saya tahu dia datang dari mana, dia nama apa, saya tulis dia nama dia. Okay? Contoh ada orang beli barang, nama dia apa, saya tulis nama dia. Supaya bila saya tulis nama, next tu nanti dah hujung bulan ke, saya tengok okey, ni duit daripada sini. Saya ingatlah dia beli apa, dia buat produk apa. Mudah pada saya macam tu. Jadi duit ni, tapi saya nak bagi tip satu. Bila orang banyak kat tangan kita, kan, kita nak pegang lama-lama duit tu. Kita risau duit tu terpakai kan. Maklumlah nanti di kedai pakailah sekejap duit ni. Kita risau duit tu kan lama-lama dalam beg kita, dalam handbag, takut terpakai. Jadi apa yang saya buat ialah, akaun simpanan saya tu ada duit kan, so standby duit. Jadi daripada duit dalam akaun simpanan saya tu, saya transfer ke akaun semasa.
menggantikan duit daripada kat tangan saya tu. Sebab saya tak bukan nak duit RM10 nak pergi bank nak masukkan ke akaun semasa tu. Taklah kan, bank bukan kecuali lah bank sebelah rumah. Jadi apa yang saya buat ialah saya pun tak nak lupa transfer duit itu. Saya gunakan duit daripada akaun simpanan saya tu, menggantikan duit kat tangan saya tu untuk transfer ke akaun semasa. Ganti duit tu. Jadi duit yang kat tangan tu saya pakai lah, saya boleh pakai. Duit yang tu saya ganti duit akaun saya tu, akaun simpanan saya transfer ke akaun semasa. Pastikan ada transaksi macam tu. Yang penting ada nampak duit keluar masuk tu. Itu cara saya lah. Kalau nak pergi RM10 nak pergi masuk bank, payahlah. Saya kan akaun semasa, ni akaun syarikat tu saya guna CIMB Bank kan. Kalau saya nak dapat sale RM10 saya nak pergi bank sebab nak masukkan duit tu. Jadi sebab saya itulah saya gantikan duit daripada akaun simpanan saya transfer ke akaun situ. Akaun syarikat tu. Duit kat tangan saya dapat sale tu, duit kat tangan saya guna duit tu. Macam dah ganti dah. Okey. Itu salah satu cara saya tak percaya walaupun sama juga. Takkanlah RM10 nak pergi bank satu hari, RM10 pergi bank, RM50 satu hari pergi bank kan. Yang mana transfer tu. Jadi itulah cukup apa dah. 10.40 dah. Okey, itu saja malam ni saya nak share berkenaan dengan jualan sebenar. Jadi total jualan sebenar, total modal, total sale, sepatutnya total sale ni, debit ni, kredit. Saya selalu bertukar ni. Total kredit lebih banyak daripada total debit. Maksudnya kita dapat sale, duit masuk lebih banyak daripada duit keluar. Tu yang okey, Kalau yang sebaliknya tu masalah sikit tu. Naknya lah. Masalah sikit lah. Bukan masalah sikit, masalah banyak sebenarnya. Ada yang tak kena tu. Jadi dah lah duit masuk kurang daripada duit keluar. Lepas tu gaji pun tak dapat. Gaji sendiri pun tak dapat, tak lepas. Macam mana nak dapat gaji sendiri sedangkan duit sale kurang daripada duit sedangkan duit keluar tu, duit modal tu lebih besar daripada duit masuk. Tak dapat gaji lah kan. Jadi macam tu, usaha lagi, cuba lagi. Next month cuba lagi perbaikikan apa yang patut, fikirkan nak buat macam mana. Jadi ingat satu lagi saya ingatkan 10% daripada jualan, 10% daripada target sale itu. Contoh kalau 1,000 tu target sale sebulan 1,000, 10% tu guna untuk marketing. Jadi RM100 tu untuk marketing. Kita boleh buat AB ad, boleh buat lepas stiker ke apa lagi lah yang untuk marketing saja. Jadi kalau lah target 1,000 tak sampai, dapat 700. Bulan depan tu kita dah check, kita dah gunakan 10% tak daripada 1,000 tu nak buat marketing. Kalau tak guna, itu salah satu sebab juga tak capai. Jadi bulan depan ni kita cuba gunakan RM100 tu buat AB ad, buat apa-apa yang berkenaan dengan marketing ni untuk upkan marketing supaya kita dapat target pula. Okey. Itu saja malam ni berkenaan dengan jualan sebenar. Okey. Jumpa lagi malam besok, masa sama, time yang sama. Esok bab apa esok 20 hari bulan, 20 hari bulan bab, sekejap saya tengok bab apa 20 hari bulan. 20 hari bulan 10. Kepuasan pelanggan esok. Kepuasan pelanggan. Dan ini bab 1 time masa saya buat live macam ni, buat live dah pukul 10 kan. Pukul 10 dah buat live. Jadi time sebab live macam ni lah, ataupun selepas habis live saya tulislah rancangan harian saya ni. Ini penting juga ni, bab 1 rancangan harian. Maksudnya kita merancang apa hari esok kita nak buat apa. Adakah esok kita ada perkara penting nak buat, adakah esok kita ada perkara yang urgent yang kita nak buat. Adakah kita ada apa-apa plan nak buat besok. Jadi itu kena tulis kat sini. Bisnes nak grow bisnes bermula daripada bab 1. Sebab 1 ialah rancangan. Kalau tak ada rancangan macam mana kita nak buat kan.
mesti nak ada rancang dulu. Apa itu nak buat, apa plan kita besok. Itu mula daripada rancangan harian. Kita plan. Kalau tak ada plan, tak ada rancangan, tak akan jadi apa-apa. Tak jadi apa-apa. Okey. Okey, saya nak tulis rancangan harian saya untuk besok. Contoh hari ni, contoh hari ni pagi tadi saya masak. Lepas tu saya tengok live Datuk. Kelas hari ni tadi ada kelas 2 PM. Ada kelas. Okey, saya titik semua. Maknanya yang saya tulis semalam tu saya titik semua saya dah buat. Saya nak tulis untuk besok pula. Okey, sebab ni bab pertama. Bab pertama saya kena bincang nanti 20 bulan. 21 hari bulan. 21 hari bulan bab 1. Okey. Sini saja malam ni. Okey, saya nak akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum